بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah dengan kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada 1 Zulqa'dah, kita bermula memasuki fasa-fasa bulan-bulan haram. Semoga pengisian kita pada pagi ini dicucuri, dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala memberikan keberkatan kepada kita. Semoga Allah melapangkan dada-dada kita. Semoga Allah mempermudahkan urusan kita pada pagi ini. Baik, ayat-ayat yang kita akan sama-sama membacanya, ayat-ayat pilihan yang kita akan mengambil teladan daripada ayat-ayat tersebut. Ayat yang kita akan bincangkan, yang kita akan bicarakan pada pagi ini adalah satu ayat, ayat yang ke-30. Okey, ayat nombor 30, surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat ke-30, surah yang ke-25, juzuk yang ke-19. Okey, pagi ni kita akan belajar satu ayat, iaitu ayat dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat yang ke-30. Surah Al-Furqan ayat yang ke-30, muka surat 362. Okey, tuan-tuan buka pada muka surat 362, surah Al-Furqan ayat 30, surah yang ke-25 di dalam susunan mushaf. Okey, kemudian juzuk yang ke-19. Ayat ini adalah ayat yang duduknya pada baris yang ke-15, 14, 13, 12, 11. Okey, pada baris yang ke-11 dengan baris yang ke-12. Okey, kalau tuan-tuan buka muka surat 362, tuan-tuan akan jumpa ada 15 baris. Ayat jadi 15 baris. Maka pada baris yang ke-11 dengan baris yang ke-12, muka surat 362, surah Al-Furqan, surah nombor 25, ayat nombor 30, juzuk nombor 19. Okey, saya ulang banyak kali supaya tuan-tuan dan puan-puan ada kesempatan untuk membuka Al-Quran. Tuan-tuan buka handphone ke, tuan-tuan tengok melalui handphone ke, tuan-tuan tengok melalui mushaf ke. Okey, yang paling penting tuan-tuan boleh dapat ayat ini, okey, ayat 30. Kita bincang satu ayat sahaja pada pagi ini. InsyaAllah besoknya kita akan sambung satu lagi ataupun dua lagi ayat. Okey, mohon maaf atas sedikit kelewatan pada pagi ini. Sepatutnya jam 10, tapi saya mula agak lewat. Saya mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan dan perempuan jika menimbulkan sebarang kesulitan pada tuan-tuan dan perempuan. Okey, saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. Okey, suratul Furqan. Okey, ayat nombor 30. Dengar baik-baik ayat dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب
rabbi inna qaumi اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Okey, itu ayat nombor 30. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Itu ayat dia. Ayat nombor 30. Okey, selepas kita baca ayat dia, okey, hari ini jika kita memulakan membaca ayat Quran, Allah bagi kita pahala berganda. Sebab apa? Sebab kita berada pada bulan Zulkaidah, merupakan salah satu bulan-bulan haram. Okey. Kita baca terjemahan dia sebelum kita nak ambil pengajaran, sebelum kita nak ambil teladan dia, ibrah dia, maka kita baca terlebih dahulu, kemudian kita tengok terjemahan dia. Okey, kalau tuan-tuan buka terjemahan ayat ini, kalau kita tengok pada terjemahan ayat ini, ayat 30, waqala ar-rasul, dan telah berkatalah rasul. Okey, dan telah berkatalah rasul. Berkatalah rasul di sini, ar-rasul di sini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pangkat yang mulia kalau seseorang itu diberi pangkat Rasul. Allah tidak menyebut nama Nabi secara terus terang, tetapi Allah menyebut pangkat Nabi. Apa jawatan Nabi? Apa status Nabi Muhammad itu? Kata Allah, dia adalah Rasul. Maknanya kalau kita terjemah bahasa Melayu, Rasul tu adalah pesuruh. Pesuruh siapa? Tentulah pesuruh Allah. Jadi Allah menceritakan kepada kita dalam suasana, kalau tuan-tuan nak memahami suasana ayat ini, memahami konteks ayat ini, kalau tuan-tuan pernah belajar ataupun tuan-tuan pernah dengar penerangan tentang surah Al-Furqan. Nama surah Al-Furqan itu sendiri merujuk kepada salah satu nama kepada Al-Quran. Al-Quran, nama lainnya adalah Al-Furqan. Maknanya surah Al-Furqan ni adalah surah yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Al-Quran yang fungsi dia adalah untuk membezakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Maknanya Al-Quran dalam surah Al-Furqan, kita tahu maksud Al-Furqan itu adalah al-farqu bainal haqq wal batil, iaitu pemisah, pembeza antara hak dan batil. Tetapi dalam surah Furqan, kalau kita baca surah Al-Furqan ini, kita akan dapati bahawa surah Al-Furqan ini adalah surah yang menceritakan tentang bagaimana orang-orang Arab musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, mereka mengata yang bukan-bukan kepada Al-Quran. Maknanya mereka membuat tomahan yang pelbagai kepada peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dan juga mereka telah memperkatakan banyak perkara terhadap Al-Quranul Karim. Jadi ayat 30 yang kita nak bacakan ini, yang kita nak ambil teladan di hujung dia, sebenarnya ayat 30 ini, kita baca terjemahan dia dulu. Waqala ar-rasul, telah berkatalah Rasul. Rasul berkata apa? Apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengadu kepada Allah. Dia telah meluahkan perasaan dia kepada Allah. Apa yang Nabi adukan? Maknanya tuan-tuan, kalau Nabi mengadu kepada Allah, Nabi meluahkan perasaannya kepada Allah, tentu ada sesuatu benda perkara yang besar. Maka dia mengatakan, Ya Rabbi. Dia kata, Ya Rabbku. Nabi SAW, dia memanggil Allah dengan istilah Rabbu. Dia kata, Ya Rabbi. Dia kata, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Dia kalau guna bahasa wahai Tuhan ni, dia bahasa yang sangat halus, bahasa yang dekat sangat. Dia kata, Ya Rabbi. Telah berkatalah seorang Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Tuhan, dia kata, Ya Rabbi, wahai Rabbku, dia kata. Inna, sesungguhnya. Maknanya Nabi menegaskan. Qaumit
ittakhazu hadzal Qur'ana. Okey, Nabi dia telah mengadu kepada Allah. Nabi mengadu kepada Allah. Dan Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya kaumku. Kalau kita tengok konteks ayat ini, waktu ayat ini turun, sudah tentulah kaum di sini merujuk kepada kaum musyrikin yang berada di Mekah pada ketika itu. Maksudnya, ayat ini kita faham, surah Al-Furqan, maksudnya ketika ayat ini Nabi luahkan tentang kaum dia daripada ayat ini, sudah tentulah kaum-kaum musyrikin. Maknanya umat Nabi SAW ketika mana Nabi menyampaikan dakwah, kaum dia itu di zaman itu. Okey. Nabi mengatakan, Nabi mengadu kepada Allah, Ya Rabbi. Dia kata, Inna qaumi. Dia kata, sesungguhnya kaumku. Apa yang kaum Nabi dah buat? Apa yang kaum Nabi telah buat kepada Nabi? Nabi kata apa? Dia kata, ittakhazu hadzal Qur'ana. Nabi kata, mereka telah mengambil apa? Hadzal Qur'an. Al-Quran ini. Al-Quran saya rasa itu terjelas. Quran lah. Al-Quran. Okey, Al-Quran. Semua orang jelas. Kalau sebut Quran, semua orang faham. Apa tu Quran? Okey, Nabi mengatakan kaum dia telah menjadikan Al-Quran ini. Kenapa Nabi gunakan perkataan hadza? Kenapa digunakan perkataan ini? Hadza ni ini juga. Hadza ni ini. Ini hadza ni adalah, hadza ni dia menunjuk kepada bahasa isyarat yang menunjukkan ke bahawa benda tu dekat. Dia kata ini, kita kata kalau kita jauh kan kita kata itu kan. Maksud kita kata jauh kan. Kalau jauh dia panggil zalika contoh. Kita kata zalikal kitab. Kitab demi kitab tu. Okey. Tetapi dalam ayat ni Nabi kata hadzal Quran. Nabi kata Quran ini. Kenapa digunakan perkataan hadzal Quran? Kalau hadza ni kan kita panggil ini. Ini kan sesuatu benda yang kalau kita nak tunjuk, yang kita nak katakan dia dekat. Jadi dalam Tafsir Al-Misbah menyebutkan bahawa kenapa digunakan perkataan ini, kerana Al-Quran ini, kita guna ini kan, kenapa guna ini tak kata itu ataupun tak menunjukkan jauh? Kenapa guna ini? Dalam Tafsir Al-Misbah disebutkan alasan dia kerana Al-Quran ni kenapa ditunjukkan menggunakan perkataan ini. Menunjuk ini maknanya benda yang dekat, menunjukkan bahawa Quran dengan manusia ni dia memang dekat lah. Dekat dari sudut apa? Sebab Quran ni sendiri memang sesuai, memang serasi, memang kata orang memang sesuai dengan fitrah lah. Maknanya manusia ni Allah jadikan hidup di muka bumi ni, Quran tidak boleh dipisahkan dalam hidup ni. Maksudnya Quran ni dekat sangat. Maksudnya Quran ini dia dekat dengan manusia. Maknanya siapa yang baca Al-Quran, siapa yang amalkan Quran, kandungan Al-Quran, dia memang sesuai dengan fitrah manusia. Maksudnya Al-Quran ni dia bukan satu benda yang asing, bukan satu benda yang janggal, bukan satu benda yang tak sesuai. Tak. Cara nak faham itu dalam Tafsir Al-Misbah, dia mengulas tentang kenapa Allah guna perkataan hadza. Hadza menunjukkan ini. Syarat terjelas kat situ. Okey. Nabi SAW dia mengadu kepada Allah. Dia berkatalah seorang pesuruh, iaitu pesuruh Allah, itu Nabi Muhammad. Dia kata sesungguhnya kaumku telah mengambil Al-Quran ini, okey, sebagai apa? Mahjura. Mahjura. Okey, mahjura ni, okey, perkataan mahjura. Okey, perkataan mahjura, kejap tuan-tuan Okey, perkataan al-mahjura dia ambil dari perkataan huruf ha yang bulat tu. Bukan ha, tapi huruf ha yang hak simpul tu, mahjura, ha jim ra. Okey, perkataan mahjura, kalau kita baca terjemahan ayat dia, kita akan jumpa terjemahan ayatnya diterjemah sebagai apa? Kalau kita baca ayat mahjura, dia diterjemahkan sebagai apa?
sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Kalau kita baca pada terjemahan ayat, dia kata mahjura tu perkataan ha, jim, ra. Mahjura ni adalah sesuatu yang ditinggalkan. Dalam mahjura ni adalah sesuatu yang ditinggalkan. Okey. Tuan-tuan jelas tak perkataan mahjura? Mahjura ni diambil daripada perkataan root word dia, daripada perkataan ha simpul, jim dengan ra, mahjura. Sesuatu yang ditinggalkan. Maksudnya Nabi mengadu kepada Allah bahawa kaum dia dulu, kan, yang berada di bumi Makkahul Mukarramah, kaum Quraisy dahulu, mereka ni dengan Quran, walaupun Quran tu sangat sesuai untuk mereka. Quran itu sebenarnya memang tak boleh pisahkan dengan mereka. Sebab tu Nabi kata gunakan ini tu. Dia kata Quran itu yang sangat sesuai dengan mereka, yang memang Quran itu memang tak boleh lari daripada kehidupan manusia tadi. Nabi kata mereka telah ambil tindakan itu sebagai mahjura. Mahjura ni kalau kita terjemah dia sebagai, dia ambil daripada perkataan hajara. Okey. Hajara ni, okey, hajara. Okey. Tuan-tuan, kita biasa dengar perkataan hijrah kan? Hijrah kan? Kan hijrah ni ejaan dia huruf jawinya kan huruf ha, jim, ra kan? Hijrah kan? Kita jangan perkataan hijrah. Apa makna hijrah? Kita sedia maklum. Hijrahnya Nabi adalah meninggalkan, pergi daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Maksudnya Nabi meninggalkan bumi Mekah, pergi kepada bumi Madinah. Okey, faham tak? Maksudnya Nabi meninggalkan bumi Mekah, pergi ke bumi Madinah. Sebab tu dalam Tafsir Al-Misbah, Syekh Quraish Shihab Hafizahullah, dia mengatakan bahawa perkataan mahjura diambil daripada kalimah hajara, yakni makna dia apa? Meninggalkan sesuatu kerana tidak senang kepadanya. Okey, meninggalkan sesuatu kerana tidak senang kepadanya. Maksudnya kalau kita tak suka pada sesuatu, kita tinggalkan dia, maknanya itulah hajara. Okey. Sebab tu perkataan hijrah, Nabi meninggalkan sesuatu yang Nabi tidak senang. Bukan Nabi tidak senang bumi Mekah tu. Nabi sangat rindu bumi Mekah tu, sebab itulah tempat lahir dia. Tetapi yang Nabi tidak senang, dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan bahawa Nabi bukan tidak senang kepada bumi Mekah tu sampai Nabi tinggalkan dia. Tetapi Nabi tidak senang adalah tidak senangnya Nabi tentang sikap-sikap orang Arab musyrikin yang degil, yang sombong, yang mengancam untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi berhijrah. Ini seperti mana ulasan yang dikemukakan dalam Tafsir Al-Misbah tentang mahjura. Okey, faham dulu penggunaan kalimah hajara tadi. Lepas tu baru kita akan kaitkan mahjura dalam konteks yang lebih luas. Okey. Jadi penggunaan perkataan yang asal dia hajara ni adalah dalam Tafsir Al-Misbah. Tuan boleh jumpa dalam Tafsir Al-Misbah kalau tuan rujuk pada jilid yang ke-9, muka surat nombor 66. Okey, Quraish Shihab dia mengatakan mahjura ni adalah meninggalkan sesuatu kerana tidak senang kepadanya. Okey, jadi kalau kita ambilkan kaum Nabi, mereka meninggalkan Al-Quran kerana mereka tidak senang kepada Al-Quran tu. Okey, jadi mereka tinggalkan dia. Adakah boleh ataupun makna lebih luas tu apa makna mereka meninggalkan Al-Quran? Tapi hajara memang maksudnya asalnya sebegitu. Okey, saya harap tuan-tuan jelas tentang perkataan mahjura. Okey. Saya akan lanjutkan lagi tentang perkataan mahjura tadi. Okey. Saya akan lanjutkan dengan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tafsir Al-Azhar. Okey. Saya cuba berkongsi pada tuan-tuan bagaimana pentingnya tuan-tuan merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Kalau tadi saya merujuk salah satu tafsir contemporary dalam Tafsir Al-Misbah, bagus. Tafsir Al-Misbah ni kalau tuan-tuan nak belajar penggunaan kalimah itu dari sudut bahasa Arab, okey, jelas. Kemudian
Kalau tuan-tuan merujuk, okey, kalau saya rujuk dalam Tafsir Al-Azhar, okey, dalam Tafsir Al-Azhar, semua orang sedia maklum. Tafsir Al-Azhar ini adalah tafsir yang dikarang oleh Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka. Okey. Dalam jilid yang ke-19, okey, dalam Tafsir Al-Hamka, Buya Hamka kata ketika dia mengulas ayat ni menarik tuan-tuan. Nanti saya akan bacakan apa ulasan Buya Hamka. Okey, secara tak langsung kita baca juga tafsir Al-Azhar, okey. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, okey, beliau memberikan pengertian apa makna mahjura. Beliau mengatakan bahawa mahjura ni dia kata kalimah mahjura laksana ataupun seperti suatu tempat yang telah lama ditinggalkan dan tidak diperdulikan lagi. Okey, tuan-tuan jelas tak? Buya Hamka kata, rahimahullah, beliau mengatakan bahawa perkataan mahjura ni dia kata umpama ataupun seperti satu tempat yang telah lama ditinggalkan dan tidak dipedulikan lagi. Maksudnya, kalau kita combine, kalau kita ambil, kita kombinasikan pengertian mahjura oleh Tafsir Al-Misbah dengan Tafsir Al-Azhar, okey, kita akan dapat maksudnya mahjura ni adalah satu perbuatan yang memang tidak disukai lah. Maksudnya kalau Buya Hamka kata tempat yang lama dah tinggal, kan, dah tak ambil pedulilah tempat tu, maknanya tak nak datanglah tempat tu, memang tak ambil pedulilah, itulah mahjura. Seperti mana Tafsir Al-Misbah kata mahjura ni adalah kita meninggalkan sesuatu yang kita tidak senang padanya, kita tak suka. Itulah mahjura. Okey. Dalam ayat yang kita baca tadi, dalam surah Furqan tadi, apakah perkara yang kaum Nabi mereka meninggalkan? Seperti mana kata Buya Hamka, kalau tempat yang telah lama ditinggalkan, dah tak peduli dah tak ambil peduli, itu adalah mahjura, kan? Maknanya pada ayat ini yang orang kaum Nabi mereka tinggalkan, yang mereka tak ambil peduli, yang mereka tak senang dengannya, menyebabkan mereka tak ambil peduli, tak ambil kisah, adalah Al-Quran. Faham tak tuan-tuan? Saya harap tuan-tuan jelas tentang perkataan mahjura. Nanti saya akan baca lagi Tafsir Al-Azhar, apakah yang ulasan yang diulas oleh Buya Hamka. Sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jelas tuan-tuan perkataan mahjura. Maksudnya kalau kita baca terjemahan, kita jumpalah terjemahan tu kata, Nabi kata sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Tetapi kita tak dapat nak, maksudnya kita nak menghayati lagi perkataan tinggal tu macam mana. Maksudnya kita nak bagi lagi. Maksudnya kita nak bagi ayat tu tinggal macam mana. Maksudnya nak tinggal tu tinggal yang sekejap-sekejap ke? Kan? Sebab dalam terjemahan dia tulis ditinggalkan. Tapi kalau kita baca lagi ulasan-ulasan tentang perkataan mahjura ni, maka kita akan dapati mahjura ni, kalau kita ambil tafsir Al-Misbah tadi dengan tafsir Al-Azhar, maka mereka mengatakan kedua-dua alim ulama ini mengatakan bahawa tinggal tu adalah sesuatu yang mereka memang tak suka dan mereka tak ambil kisah dan tak ambil peduli. Itu maknanya ditinggalkan. Maknanya kaum Nabi, orang-orang Quraisy di zaman Nabi dulu, mereka jadikan Quran ini adalah sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang tak diambil peduli, sesuatu yang mereka tak suka dengannya, menyebabkan mereka meninggalkan, mereka tak ambil kisah, mereka tak ambil peduli. Okey, kita jelaskan kat situ mahjura tadi. Okey, untuk lebih memahami tentang ulasan ayat tadi, okey, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita memerlukan banyak kitab tafsir kena baca. Okey, tuan-tuan nak tadabbur ayat, kita tidak mentafsirkan ayat, tetapi kita membaca tafsiran ayat. Itu wajib. Kalau tidak, nanti kita takut kita tersalah faham. Apa makna ditinggalkan itu? Okey. Saya kemukakan
tafsiran ayat ini dalam tafsir Adwa Al-Bayan yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala alaih. Okey, saya baca dia punya tafsiran dia, nanti tu tak akan dapat dia punya maksud ditinggalkan tu bentuk macam mana. Dan nanti hujungnya kita akan tengok, kita akan kaitkan ayat ni dengan kita. Maksudnya kita yang dengar, kita sekarang ni, umat Islam sekarang ni, adakah sama tak karakter dia seperti mana karakter pada ayat yang kita baca ayat 30 tadi tu. Kan? Okey. Maksudnya kalau kita dapat umum tadi, Al-Quran ni adalah sesuatu yang orang tak ambil peduli. Al-Quran adalah sesuatu yang orang tak senang dengan dia. Cuba tanya diri kita. Cuba tengok anak-anak kita, cuba tengok pasangan kita, cuba tengok orang-orang Islam sekeliling kita. Mereka jadikan Quran tu macam mana? Tidak senang ke? Apa mana? Suatu mahjurah ke? Ini kita akan baca tafsiran dia. Supaya daripada tafsiran ni, kita akan dapat lebih lanjut maklumat dia. Okey. Dalam tafsir Adwa Al-Bayan. Okey. Dalam Adwa Al-Bayan. Fi idahil Quran bil Quran. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, saya bacakan teks Arab dia, lepas tu saya terus terjemah pada tuan-tuan dan perempuan. Saya harap tuan-tuan dapat mencatat dia. Okey. Suara saya tuan-tuan jelas tak? Tuan-tuan dengar tak suara saya? Okey. Begini. Okey. Dalam tafsir Adwa Al-Bayan. Okey, Adwa Al-Bayan. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Dia kata apa? Dia kata makna hadhihi al-ayatil karimati zahirun. Dia kata makna ayat ni macam kalau kita baca terjemahan kita fahamlah. Kan kita fahamlah maksudnya ayat ni kita faham maksud aduan Nabi kepada Allah. Kita faham ayat tu terjemahan kita fahamlah. Oh, Nabi dia mengadu. Okey. Kemudian kata Syekh Al-Amin lagi, Syekh Muhammad Al-Amin, dia kata apa? Wa huwa anna nabiyyina sallallahu alaihi wasallam syaka ila rabbih hajra qaumihi. Maknanya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dia kata apa? Dia kata makna ayat ni kita tengok yang kalau kita baca terjemahan zahir ayat tu kita fahamlah, iaitu aduan Nabi. Pengaduan Nabi kepada Allah tentang kaum dia yang meninggalkan Al-Quran. Okey, siapa kaum dia? Dia mengatakan wahum kuffaru Quraisyin li hadzal Qur'anil azimi. Maka Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dia mengatakan kaum dekat situ merujuk kepada kaum kafir Quraisy. Okey? Kemudian beliau melanjutkan lagi. Beliau melanjutkan lagi maksudnya beliau nak terangkan pada kita apa makna meninggalkan tu, bentuk macam mana, cara macam mana, bagaimana dikatakan mahjura kepada Al-Quran. Okey, dia kata tarakahum litasdiqihi wal amal bihi. Okey, Syekh Muhammad Amin mengatakan bahawa mereka telah meninggalkan Al-Quran itu dalam bentuk apa? Membenarkan maksudnya mereka tak percaya Quran tu datangnya dari Allah. Mereka mereka meninggalkan untuk membenarkan. Maknanya apa? Mendustakan. Maknanya mereka tak percaya. Alah, Quran ni entah Muhammad yang buat. Mereka tak percaya Quran itu adalah dari Allah. Okey? Mereka tak percaya Quran itu benar-benar adalah perkataan Allah, adalah wahyu dari Allah. Lepas tu dia kata wal amal bihi. Okey. Maknanya bukan sekadar mereka tak percaya Quran tu dari Allah, mereka juga tidak mengamalkannya. Jadi kalau dia tak percaya, maknanya apa? Tentulah tak nak beramal. Kemudian dia melanjutkan lagi. Kata Syekh Muhammad Amin, dia kata apa? Wa hadhihi syaqwa azimatun. Dia kata apa? Dia kata aduan Nabi ni, dia kata kepada Allah ni adalah aduan. Maksudnya aduan yang sangat agung, aduan yang sangat penting. Lepas tu dia kata lagi, wa fiha a'zamu takhwifin liman hajara hadzal Qur'an al-'azima. Syekh Muhammad Al-Amin dia mengatakan bahawa dalam tafsir Al-Ba'a dan tafsir Adwa Al-Bayan. Adwa'u Al-Bayan. Itu nama tafsir dia. Okey. Dia kata lagi, dia kata aduan ini merupakan aduan yang sangat, dia kata aduan yang sangat agung. Maksudnya Nabi mengadu ni satu aduan yang sangat berat tau. Sebab Nabi mengadu kepada Allah tentang sikap kaum dia kepada Al-Quran. Lepas tu Nabi kata apa? Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, dia kata apa? Aduan ini
merupakan satu amaran, satu warning yang sangat-sangat berat bagi sesiapa yang meninggalkan Al-Quran. Okey, lepas tu dia sambung lagi. Dia kata, apa makna meninggalkan Quran? Dia kata apa? Falam ya'mal bima fihi minal halali wal harami. Beliau mengatakan bahawa cara mereka meninggalkan Al-Quran ini, dia kata, dengan mereka tidak mengamalkan kandungan Quran, apa-apa yang Allah halalkan, apa-apa yang Allah haramkan. Maksudnya, salah satu cara meninggalkan Al-Quran adalah tidak mengamalkan ayat hukum dalam bentuk kalau Allah kata halal, dia tidak mengambil ia sebagai halal, ataupun, tuan-tuan dan perempuan, kita sambung lagi. Kemudian kata Syekh Al-Alamah As-Shanqiti, dia kata tanda mereka tak mau beramal ni juga, mereka tidak mahu meninggalkan beramal apa yang Allah haramkan. Itu jelas tak? Saya maksudnya, kalau saya nak terang ni waktu panjang juga kan, ambil waktu yang panjang, tapi siapa saya jelaskan satu per satu. Okey, maksudnya cara meninggalkan Quran ni, kata Syekh Muhammad Al-Amin, dia kata kalau ada hukum, benda yang Allah halalkan ditinggalkan, kalau ada benda yang haram tidak diambil peduli. Begitu juga dia kata wal adabi wal makarimi. Dia kata kita tak nak beramal, maksudnya tak nak mengambil, adab-adab yang ada dalam Quran. Tidak mahu mengambil nilai-nilai murni, kata panggil sifat-sifat yang mulia, tak nak ambil. Maksudnya kita tak nak tiru Al-Quran dalam beradab. Kita tak nak tiru Al-Quran dalam meniru sifat-sifat yang mulia. Dia kata walam ya'taqid ma fihi minal aqaidi. Lepas tu Syekh Muhammad Amin kata lagi, dan sesiapa yang tidak mahu berakidah seperti mana akidah-akidah yang ada dalam Al-Quran itu. Dia kata wa ya'tabir bima fihi minaz zawajiri wal qasasi wal amthali. Maknanya apa? Syekh Muhammad Amin mengatakan bahawa antara contoh orang yang tak mahu mengamalkan Al-Quran ni juga, dia kata apa? Dia kata mereka tidak mahu mengambil ibrah wa ya'tabir. Dia kata mereka tidak mahu mengambil, kita panggil apa? Amaran-amaran. Mereka macam tak mau ambil teladan, macam tak ambil kisah saja. Apa-apa tegahan. Begitu juga mereka tak mengambil kisah, maksudnya mereka tak nak mengambil ibrah tentang al-qasasi, maknanya kisah-kisah dalam Quran. Begitu juga mereka tak ambil peduli tentang wal amthal. Amsal ni macam perumpamaan. Maknanya mudah ceritanya, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang meninggalkan Al-Quran ni kan, dia tidak menjadikan Quran ni, maksudnya contoh, kalau dia nak kuatkan iman dia, kalau dia nak belajar tentang iman, sepatutnya dia ambil daripada sumber Quran, macam tu. Kalau dia nak tahu mana yang halal, mana yang haram, rujuk Al-Quran, contohnya macam tu. Begitu juga kalau Al-Quran tu ada cerita, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, kisah. Tetapi kalau kita ada kisah, maksudnya kalau kita tak ambil kisah, kan? Cuba tanya diri kita, kisah apa yang kita tahu dalam Quran? Contoh, cuba tanya diri kita, kan? Tapi kita cerita lain, Masya Allah, cerita apa? Cerita drama lah sangat. Habis kita cerita. Buku cerita, habis kita baca. Novel, habis kita baca. Cerita fiksyen, habis kita baca. Tetapi cerita-cerita dalam Quran, ada ambil kisah tak? Kisah-kisah dalam Al-Quran, ada ambil peduli tak? Lepas tu, kalau tak ambil peduli kisah-kisah dalam Quran, begitu juga tidak ambil peduli sebarang permisalan, sebarang perumpamaan di dalam Al-Quran, ia dinamakan meninggalkan Al-Quran. Okey, ini adalah tafsiran Adwa'ul Bayan. Okey, saya akan baca satu lagi tafsiran yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Saya baca pula tafsir Ibn Kathir yang lebih lengkap. Beliau mengulas tentang
Apa makna meninggalkan Al-Quranul Karim? Okay, tuan-tuan catat apakah maksud meninggalkan Al-Quranul Karim yang dikatakan oleh Al-Imamu Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala alaih. Okay, siapa yang ada tafsir Ibnu Kathir, tuan-tuan boleh buka tafsiran ayat dia. Kalau tuan-tuan baca tafsiran ayat tu, rasanya lah kalau saya baca ayat tafsir Ibnu Kathir ni, saya secara peribadi pun termasuk, boleh jadi termasuk dalam kumpulan kaum Nabi, umat Nabi yang tak ambil kisah pasal Al-Quran ni. Macam mana tu? Okay, kita baca. Ibnu Kathir rahimahullah, dia berikan tafsiran ayat. Tuan-tuan dengar baik-baik tafsiran ini. Cuba bandingkan tafsiran ini dengan diri kita. Kita sama tak seperti tafsiran yang dikemukakan oleh Al-Imamu Ibnu Kathir? Okay, Ibnu Kathir kata, orang yang meninggalkan Quran ni apa? Okay, yang waktu Nabi mengadu ni, dia kata sesungguhnya kaum musyrikin, mereka tidak mahu mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Tanya diri kita, kita nak ke tak nak dengar Al-Quran dibacakan? Satu. Lepas tu dia kata lagi, apabila dibacakan Al-Quran kepada orang musyrikin dulu, mereka akan banyak berbicara dan mereka akan bercakap-cakap tentang urusan lain sehingga mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Maksudnya, yang pertama dia kata, maksud meninggalkan, dia kata, kalau orang Arab musyrikin dulu, mereka memang tak mau baca dari Al-Quran tu. Satu. Tanya diri kita, kita nak baca ke tak nak baca Al-Quran? Suka tak suka baca Al-Quran? Lepas tu pula, kalau orang dulu, tanda mereka meninggalkan Al-Quran, kalau Quran tu dibacakan, mereka akan cakap benda lain. Mereka akan saya punya handphone ni agak ada teknikal sikit. Okey, tuan-tuan faham tak? Maksudnya Ibnu Katsir kata, kalau orang dulu ni, kalau Allah Ta'ala, kalau Nabi bacakan Al-Quran, mereka akan buat kerja lain. Supaya apa? Supaya Al-Quran tu orang tak dapat dengar. Kemudian pula dia kata, Ibnu Katsir kata apa? Dua sikap ni dia kata, maka ini termasuk sikap mengabaikan Quran. Lepas tu Al-Imam Ibnu Katsir dia lanjutkan lagi. Dia kata apa? Yang termasuk mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran adalah dengan tidak beriman kepada Al-Quran. Tidak percayalah kepada Al-Quran. Tanya diri kita, percaya tak kisah-kisah dalam Quran tu? Percaya tak hukum hakam yang Allah Ta'ala turunkan tu? Percaya tak? Sekian. Okey. Kemudian, dia kata lagi, tidak mengabaikan Quran ni, salah satu maksud dia lain, dia kata apa? Tidak mentadabburi Al-Quran. Ibnu Katsir, beliau mengatakan, antara ciri manusia yang mengabaikan Al-Quran adalah manusia yang tidak mentadabburi Al-Quran. Dan dia kata, tidak memahami kandungan ayat Quran tu. Dia kata tak faham Quran tu. Maksudnya dia tak usaha untuk memahami Al-Quran, termasuk meninggalkan Quran. Lepas tu pula dia kata tidak mengamalkan Al-Quran. Tidak melaksanakan perintah. Tidak menjauhi peringatan-peringatan. Berpaling. Maksudnya dia kata, dia tak nak dengar Quran tu, dia berpaling Quran tu. Maksudnya kalau Al-Quran ada depan dia, kalau dengar Al-Quran, dia kata berpaling, dia tak nak dengar Al-Quran tu, dia berpaling. Macam mana dia kata Ibnu Katsir? Ibnu Katsir kata berpaling dari Al-Quran kepada yang lain. Maksudnya apa dia kata? Dia bagi contoh. Sama ada berpaling kepada syair, berpaling kepada perkataan, berpaling kepada nyanyi-nyanyian, atau perkara-perkara yang sia-sia, atau perkataan, ataupun jalan yang diambil selainnya. Maknanya Ibnu Katsir, kalau kita baca tafsiran dia, rasanya dia ketuk kepala setiap orang, termasuk kepala saya sendiri. Maksud dia apa? Ibnu Katsir nak kata apa? Dia kata tanda orang meninggalkan Quran ni, dia tak nak tadabbur Al-Quran, dia tak faham, dia tidak mahu memahami Al-Quran. Lepas tu pula dia kata apa? Dia kata dia lebih suka, maksudnya dia berpaling tu, maksudnya Quran dia tak nak baca, tapi dia dengar apa? Dia dengar syair-syair, dia suka dengar perkataan-perkataan lain, dia suka dengar nyanyi-nyanyian, perkara yang sia-sia, dia kata. Itu di antara orang yang tidak mempercayai, tidak orang yang meninggalkan Al-Quran. Agak-agak
kita termasuk tak salah satu daripada ciri-ciri orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim? Cuba tanya. Ada tak? Inilah tindakan yang kita nak ambil. Apa tindakan kita nak ambil? Tindakan yang kita nak ambil adalah tindakan yang keluarkan diri kita daripada senarai ciri-ciri orang yang meninggalkan Al-Quran. Okey, tuan-tuan boleh baca dalam tafsiran Al-Imamu Ibnu Kathir. Okay. Sejauh mana penekanan orang tua, ibu bapa kepada anak-anak tentang faham Al-Quran. Sejauh mana, sedaya mana, seusaha mana, seberapa banyak belanja wang ringgit untuk mentadaburi Al-Quran. Sebanyak mana masa yang Allah pinjamkan, yang Allah beri dalam hidup kita untuk kita memahami Al-Quran. Untuk kita belajar Al-Quran. Untuk kita faham Al-Quran. Macam mana kita nak amal Al-Quran kalau kita enggak faham? Itu persoalan dia. Tanya diri kita. Sejauh mana? Sebanyak mana? Tapi ada kesempatan lagi tak? Ada kesempatan dia. Ikut kadar dia. Sikit, 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 sikit. Supaya kita tidak termasuk dalam kumpulan manusia yang meninggalkan Al-Quran. Kita bimbang nanti di hari akhirat kita diletakkan, dikumpulkan dalam kumpulan orang yang tak layak mendapat syafaat Al-Quran. Minta syafaat, 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 syafaat. Tetapi minta saja. Tetapi tindakan, perbuatan, adakah layak untuk mendapat syafaat Al-Quranul Karim? Fikir-fikirkan. Yang saya baca ni tuan-tuan bukan dari saya. Saya baca tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, dalam Ibnu Kathir, saya baca Ad-Dwa'ul Bayan. Tapi kalau lepas tu saya akan tutup dengan tafsir Al-Azhar lah. Ada sedikit ulasan yang sangat menarik juga. Buya Hamka, dia menerangkan apa makna meninggalkan Al-Quran tu. Okey, saya bacakan tafsiran beliau sebagai penutup kepada pengisian untuk pagi ini. Okey. Buya Hamka rahimahullahu ta'ala alaih. Pada ayat nombor 30 tadi. Okey. Kalau saya tunjuk tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin pernah nampak kot tafsir Al-Azhar kan? Okey, ini adalah dia ada 3 jilid. Nampak tak? 17, 18, 19 dengan 20 kan? Okey, ini adalah jilid yang juzuk yang ke-19 dalam buku ni. Okey. Pada muka surat nombor 12. Okey. Saya sebut supaya tuan-tuan baca. Tuan-tuan dapat, bukan saya cakap secara ambil-ambil saja tak. Saya baca sebiji-biji daripada buku ni. Seperti mana saya baca satu kalimah by kalimah dalam tafsir tadi. Cuma Ibnu Kathir saya tak baca teks Arab dia sebab waktunya agak panjang nak baca Arab, nak terjemah lagi. Saya terus baca terjemahan dia. Okey, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dia letak ayat 30 tadi, tahu tak? Dia letakkan tajuk apa? Keluhan Rasul. Dia kata keluhan Rasul. Tahu pasal keluh? Dia kata keluhan Rasul. Buya Hamka tulis keluhan Rasul. Muka surat nombor 12. Dia kata apa? Dia kata pada ayat 30 Allah mengisahkan bahawa Rasul Allah itu pernah mengeluh. Dia mengadukan kesedihan hatinya kepada Tuhan sebab kaumnya, iaitu kaum Quraisy yang sangat diharapkannya hendak menerima kebenaran Al-Quran, bahkan telah menjauhkan Al-Quran, tidak mempedulikannya. Okey, jelas. Daripada teks ayat ni lah saya sebut tadi tu. Buya Hamka kata apa? Diambil kalimah mahjura, laksana suatu tempat yang telah lama ditinggalkan dan tidak dipedulikan lagi. Lepas tu saya baca perenggan nombor 2. Buya Hamka kata apa? Dia kata Tuhan, dia kata, menganjurkan agar kita sebagai Muslim selalu membaca Al-Quran. Dan Nabi pun memesankan agar membaca Al-Quran itu
dengan penuh minat dan perhatian. Ni ulasan Buya Hamka. Baca Al-Quran itu dengan penuh minat dan perhatian. Maknanya fokus, khusyuk. Lepas tu dia kata apa? Moga-moga dia, maksudnya Buya Hamka kata, moga-moga ayat Al-Quran itu masuk ke dalam hati sanubari. Seayat demi seayat. Sehingga ayat Quran itu menyelusuk ke dalam rongga diri kita, menjadi sebahagian daripada darah kita. Dia kata, masuk ke dalam rongga kita, menjadi sebahagian daripada darah kita, membentuk pandangan hidup kita. Tuan-tuan jelas. Kalau kita berhentilah pada tafsiran ni, apa yang kita faham? Kalau kita baca pada ayat ni, maknanya kena baca ayat tu sampai meresap masuk ke dalam rongga badan kita. Sedangkan Buya Hamka kata apa? Sehingga ayat Quran itu menjadi sebahagian dari darah kita. Dia kata, menjadi darah kita. Maksudnya apa? Maksudnya dia nak kata, kalau kita baca Quran ni, macam mana kita nak bagi dia menusuk, masuk ke dalam jiwa kita kalau kita enggak faham? Betul tak? Kan? Kalau kita tidak merenung, tidak mentadabbur, tidak melihat yang tersurat, yang tersirat, tidak melihat konteks ayat tu, macam mana dia nak meresap masuk dalam jiwa kita kalau kita tak faham? Betul tak tuan-tuan? Kita kalau tengok cerita Korea, Masya Allah, tengok terjemahan tu, sedih kita. Betul tak? Tengok cerita sekian-sekian, tengok dia punya subtitle tu, punya nak bagi meresap masuk dalam jiwa. Kan? Tetapi apabila dibacakan Al-Quran, usaha tak nak fahamkan ayat tu maknanya apa. Macam mana nak meresap masuk? Seperti mana kata Buya Hamka. Kalau kita tidak memahaminya, tidak mentadaburnya. Okey. Kemudian Buya Hamka kata, sehingga ayat Quran itu membentuk pandangan hidup kita. Macam mana ayat Quran tu nak membentuk karakter kita, cara kita hidup di dunia, cara kita beramal dengan manusia, cara kita berhubung dengan Allah. Kalau kita tak tahu apa sebenarnya yang Allah nak suruh kita buat. Tuan-tuan jelas tak? Macam kita ulas semalam kan? Ingat tak? Kan? Macam mana kita nak membentuk diri kita menerima apa yang Allah beri dalam hidup kita. Al-Quran bagi tunjuk aja. Macam mana kita cerita kan? Termasuklah seperti mana yang diulas oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala alaih. Okay. Jadi saya harap tuan-tuan dan perempuan jelas, tuan-tuan dan perempuan dapat sesuatu. Apa tindakan yang kita buat? Apa tindakan yang perlu kita lakukan hari demi hari? Umur kita semakin hari semakin pendek. Nyawa kita semakin hari semakin pendek. Sebelum kita bertemu dengan Allah, sebelum kita disoal siasat oleh Allah, marilah sama-sama kita semua berusaha sedaya yang mungkin mengikut keupayaan kita. Okey? Mengikut keupayaan kita. Okey? Buat jadual, belajar sikit, sikit. Moga-moga usaha kita tadi tu Allah Ta'ala terima usaha kita tadi, supaya kita semua tidak termasuk dalam kumpulan manusia yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Semoga kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Itulah pengajaran dia. Jadi teladan, ibrah, pengajaran daripada ayat 30 surah Al-Furqan tadi, kita dapat apa tuan-tuan? Kita belajar ada di kalangan umat Nabi SAW yang meninggalkan Al-Quran seperti mana kaum orang Quraisy dulu. Ciri-ciri orang meninggalkan Al-Quran apa? Tak nak baca Al-Quran. Betul. Lepas tu mereka lebih suka pergi membaca apa? Syair-syair, lagu-lagu, nyanyi-nyanyian. Suka baca perkataan makhluk lain. Maksudnya suka baca perkataan orang, tak suka baca perkataan Allah. Sepatutnya kita suka baca apa Allah kata dalam Quran lah. Kalau kita nak baca mesej dari Allah, baca Al-Quran. Kalau kita nak bercakap dengan Allah, solat, macam tu. Ini simbolik para ulama kata. Kalau kita nak berkata-kata dengan Allah,
berkomunikasi dengan Allah, kita bacalah, kita solat. Tapi kalau kita nak baca kata-kata Allah kepada kita, kata-kata Allah kepada kita, apa Allah kata ya, apa perkataan Allah ya, bacalah Al-Quran. Tapi kalau nak faham, tentulah kita belajar memahami ikut kadar kemampuan kita. Okey? Kita boleh belik mesej tu nak faham apa orang ni cakap kan. Tapi adakah kita berusaha untuk memahami apa yang Allah katakan? Okey? Masa masih ada, umur masih ada, tenaga masih ada, wang ringgit masih ada, maka gunalah sebaik yang mungkin untuk kita memahami apakah kata-kata Allah, kemudian kita amalkan apa yang Allah kata, mana larangan, mana perintah. Lepas tu kita mengambil pelajaran daripada kisah-kisah, mengambil pelajaran daripada perumpamaan dan sebagainya. Moga-moga kita dapat manfaat untuk pengisian pada pagi ini. Saya harap tuan-tuan dan puan jelas. Besok pagi insya-Allah kita akan cerita masih surah yang sama, surah Al-Furqan, tapi kita akan cerita ayat lain. Okey? Besok pagi insya-Allah pukul 10. Okey, pukul 10 di page Tadabbur Center ni kita akan ulas satu ayat lain dalam surah Al-Furqan juga. Yang ayat tu ada orang dia menyesal tau. Nanti di hari akhirat dia menyesal sebab dia dapat BFF. Tahu tak BFF tu apa? Best friend forever kan? Saya tak tahulah bahasa orang muda-mudi ni. Dah tua-tua ni dah tak ingat dah bahasa kan. Tuan-tuan ada tak BFF? Kata best friend forever kan? Hati-hati dengan BFF. Jangan sampai best friend forever kita tadi menyebabkan kita menyesal di hari akhirat. Jadi kita akan baca ayat itu dan kita akan ulas ayat itu. Kawan yang bagaimanakah? Teman yang bagaimanakah yang patut kita rapat, yang patut kita dekat, yang patut kita selalu berhubung dengannya, yang patut kita selalu berkasih sayang dengannya. Jadi kita akan ulas pada esok pagi insya-Allah dengan rahmat Allah. Kita akan ulas suratul Al-Furqan, tapi saya sebut ayat dia lah mula-mula tu tak senang. Saya bagi tuan ayat dia. Esok kita nak ulas ayat nombor, kita nak ulas ni. Ayat nombor 28. Okey? Kita nak ulas ayat nombor 27 dan 28 lah, tapi utamanya pada ayat nombor 28. Kita akan tengok nanti orang menyesal di akhirat, macam mana cara dia menyesal. Dan kenapa? Antara penyesalan ni dia cakap apa? Apa yang telah menyebabkan dia nyesal sangat? Kerana di dunia ini ada satu nama BFF itu yang menyebabkan dia menyesal. Okey? Tengok. Kita akan ulas insya-Allah besok pagi. Okey, ayat nombor 28 suratul Al-Furqan. Okey, semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah, mendapat berkat dari Allah. Mohon bantuan Allah, mohon rahmat dari Allah, mohon hidayah dan taufik dari Allah untuk kita sentiasa membaca Al-Quranul Karim, memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, okey, dan terusnya kita merenung, mencari pengajaran dan amalkan dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.